Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3 Cemerlang. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik saja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 3 kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid yang kedua pada halaman yang ke-62. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari perkara yang berkaitan dengan kemahiran tata bahasa, iaitu kata bantu. Baiklah, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menguasai perkara yang berkaitan dengan kemahiran tata bahasa, iaitu kata bantu. Sudah bersedia, murid-murid? Sekiranya sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, murid-murid, di dalam halaman yang ke-62 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid yang kedua terdapat maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat membaca maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-62 ini dengan sendiri di rumah. Seperti biasa, cikgu akan bacakan maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-62, kemudian cikgu akan menerangkan perkara yang berkaitan dengan kata bantu dan juga latihan yang perlu kamu laksanakan pada hari ini. Kata bantu, santan sawit. Kebanyakan masakan tradisional Melayu memerlukan santan sebagai bahan utama. Jika ditukar dengan bahan lain, mungkin akan mempengaruhi rasa serta kualiti masakan tersebut. Santan sawit tiada bezanya dengan santan kelapa biasa. Rasa dan bau santan sawit masih sama dengan santan kelapa. Santan sawit memiliki kelebihan yang tiada pada santan kelapa. Santan sawit dapat menjimatkan kos. Santan sawit perlu digunakan sedikit sahaja. Untuk masakan seperti kari, kita cuma memerlukan 1/3 daripada santan kelapa. Hal ini disebabkan santan sawit lebih pekat. Santan sawit tidak akan berbau tengik. Santan sawit yang belum dibuka bungkusannya boleh disimpan sehingga 3 bulan. Jika telah dibuka, santan tersebut boleh disimpan selama sebulan pada suhu rendah. Makanan yang isikan tempat kosong dimasak menggunakan santan sawit juga tidak mudah rosak. Hanya perlu disimpan di dalam peti sejuk dan dipanaskan. Santan sawit juga isikan tempat kosong menggantikan susu jika isikan tempat kosong memasak nasi minyak dan nasi biryani. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu menerangkan perkara yang berkaitan dengan kata bantu, apa yang cikgu nak beritahu kepada kamu, ini merupakan latihan yang perlu kamu laksanakan pada hari ini. Baiklah, kamu dihendaki untuk menyalin semula cerita ini di dalam buku latihan dengan menggunakan tulisan yang kemas dan juga cantik berserta menggunakan ayat-ayat kamu sendiri pada ruangan kosong yang disediakan. Di sini cikgu ingin melihat tulisan kamu yang kemas dan juga ada tarikh hari serta jawapan yang diberikan betul. Kerana cikgu ingin menilai kamu dari sudut tulisan di mana ia ada di dalam penilaian PBD. Jadi cikgu harap kamu dapat menulis semula karangan ini menggunakan tulisan yang cantik, kemas dan juga memberikan jawapan yang betul. Dan diingatkan kepada kamu agar kamu melaksanakan latihan ini dengan tulisan kamu sendiri. Baiklah murid-murid, jelaskan dan sekali lagi cikgu ingatkan di sini, latihan ini perlu dilaksanakan
di dalam buku latihan. Baiklah, mari cikgu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu. Baik murid-murid, kata bantu terdiri daripada dua, iaitu kata bantu aspek dan diikuti dengan kata bantu ragam. Baiklah, kata bantu aspek. Ini merupakan penerangan berkaitan dengan kata bantu aspek. Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan dan dibahagikan kepada tiga, iaitu kata bantu aspek sudah dilakukan, kata bantu aspek sedang dilakukan, kata bantu aspek belum dilakukan. Dan kita lihat dari segi sudah dilakukan, perkataan-perkataannya ataupun katanya adalah sudah, telah, pernah, baru. Sedang dilakukan, kata bantunya adalah sedang, masih, mula. Dan belum dilakukan, kata bantunya terdiri daripada perkataan belum dan juga akan. Baiklah, ayat kata bantu aspek. Ini merupakan contoh berkaitan dengan ayat kata bantu aspek. Lihat ya. Kehadiran kata bantu aspek dalam ayat adalah seperti berikut. Lihat ya perkataan yang dipetakkan berwarna merah. Mereka sudah menonton wayang gambar itu. Sudah merupakan kata bantu aspek. Adik kecil masih tidur lagi. Lihat ya, perkataan masih adalah merupakan kata bantu aspek. Dan yang ketiga, murid itu akan menulis surat kepada ibunya. Akan merupakan kata bantu aspek. Baiklah, sekarang kita lihat apakah yang diistilahkan sebagai kata bantu ragam. Kata bantu ragam menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kata bantu ragam terdiri daripada mungkin, dapat, mahu, harus, enggan, boleh, hendak, mesti, patut. Di mana setiap perkataan yang disediakan mempengaruhi perasaan kamu dan juga perbuatan yang kamu lakukan. Baiklah, contoh ayat kata bantu ragam. Kehadiran kata bantu ragam dalam ayat adalah seperti berikut. Encik Yahya hendak mengembara ke luar negara, di mana perasaan dia ingin mengembara ke luar negara, iaitu perkataan hendak. Mereka boleh pergi sekarang. Boleh merupakan kata bantu ragam. Pelajar itu dapat melanjutkan pelajaran ke Jepun, di mana dapat merupakan kata bantu ragam. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu ragam. Kesimpulannya di sini, kata bantu ragam mempunyai dua, iaitu kata bantu ragam aspek dan juga kata bantu ragam, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu ragam adalah perasaan, perwatakan dan sebagainya. Jadi cikgu harap kamu faham dan mengerti apakah yang diistilahkan sebagai kata bantu. Baiklah, di sini cikgu ingatkan semula. Latihan yang perlu dilaksanakan adalah kamu diminta untuk menyalin semula petikan santan sawit ini di dalam buku latihan menggunakan tulisan yang kemas, perkataan yang sendiri bagi jawapan yang diperolehi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, berusahalah untuk melaksanakan latihan ini menggunakan tulisan yang cantik dan kemas, kerana ia akan dinilai dari aspek penulisan kamu dan akan dimasukkan di dalam markah PBB kamu. Itu saja yang perlu kamu laksanakan pada hari ini dan cikgu harap kamu dapat melaksanakan latihan ini dengan baik dan terbaik.
Baiklah murid-murid, itu saja yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Dan di akhir pembelajaran ini juga ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.